Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Wiser. Nama aku Imran dan ini adalah Asus ROG Phone 3. Phone ni adalah phone yang pertama menggunakan chipset Snapdragon 865 Plus. Okay, sebelum aku start ulasan ni, aku akan bagi tahu korang beberapa benda dulu. Aku akan panggil phone ni sebagai ROG 3 je sebab bila panggil Asus ROG Phone 3 tak rasa panjang sangat. Lepas tu kena ulang-ulang tu penat agak mulut aku kan. So kita panggil je lah dia ROG 3 je. Lagi satu, sebagai ringkasan, aku takkan sembang banyak sangat pasal dia punya kamera sebab phone gaming kan, takkanlah korang nak tengok sangat detail pasal kamera kan. Betul tak? Nak senang kata, Asus upgrade kamera setup dia. First kali, dia menggunakan 64MP sebagai kamera utama dia, 13MP untuk ultra wide dan 5MP macro. Gambar dia ambil dari phone ni baik, sharpness pun ok dan aku pun tak ada banyak komplain. Untuk sebuah phone gaming, kamera dia ni sangat memuaskan. Tapi satu pujian aku nak bagi adalah phone ni punya autofocus memang laju gila weh. So tu je lah pasal kamera phone. So ni adalah gambar yang aku tangkap dan video yang aku rakam menggunakan phone ni. Ini adalah rakaman menggunakan Asus ROG Phone 3 dengan setting 4K 60fps. Jom tengok stabilization dia. Okay, hari ni guys kita dekat luar testing selfie kamera, selfie kamera untuk video kan. So itu je. Quality dia elok je, gerak sikit. Stabilization 4K semua. So sekarang aku nak fokus benda crucial pasal gaming phone, iaitu design. Macam korang tengok, dari segi design, Asus ROG Phone 3 ni nampak lebih ringkas. Apa maksud aku dengan ringkas? Kalau korang compare kan dengan Asus ROG Phone 2 tahun lepas, dia nampak lebih simple je, dia tak ada ajitan tajam dan nampak macam lebih kepada phone biasa, macam phone casual lah sekarang aku nampak. Tapi still, Asus masih mengekalkan lagi lah semua benda penting pada siri ROG sebelum ni. Antaranya adalah dua USB-C port, satu di belah kiri dan satu di belah kiri bawah phone. Air trigger, power button pun masih warna merah. Lepas tu air vent dekat ROG 2 pun masih ada, tapi telah redesign untuk jadi lebih kecil. Dan paling penting lah untuk phone ROG ni adalah dia punya RGB ROG logo yang warna-warni. Itu mesti penting lah, itu mesti ada lah kalau kat phone ROG, betul tak guys? Ok, kejap, aku rasa macam phone ni macam kehilangan satu port je, betul tak? Kalau korang jawab 3.5mm audio jack, betul lah. Kalau korang nak guna audio jack, korang boleh pasang dongle je kat sini, kat bawah ataupun kat tepi ni. Ataupun korang boleh guna aksesori yang korang dapat bila beli phone ni, iaitu Aeroactive Cooler 3. Dekat bawah ni ada audio jack kak. Tapi bagi aku lah, kalau korang nak main casual kan, tak bawa any aksesori ataupun dongle, dia jadi satu masalah lah. Jadi macam alamak, aku tertinggal aku punya barang kan. So bila korang nak main kan, kalau pakai true wireless earbuds pun ada latency lah. Melainkan korang beli yang beribu-ribu memang tak ada latency lah. Tapi still lah ada sikit latency. Bila main tu, tambahin kalau korang main game macam PUBG kan, dia jadi macam tak best lah. Sebab orang dah tembak kau kan, kau tak perasan sebab bunyi tak ada kan. Untuk screen, phone ni menggunakan screen sebesar 6.59 inci jenis AMOLED dengan kadar refresh rate 144Hz. Jadi ia adalah satu upgrade lah dari ROG 2 tahun lepas yang ada 120Hz je. Tapi sebagai tambahan juga, phone ni ada 1 millisecond response time. Jadi memang berguna. Tambah lagi game yang perlukan response time yang rendah macam PUBG Mobile dan COD Mobile. Selain tu juga, phone ni juga mempunyai brightness maksimal sehingga 640 nits dan mempunyai perlindungan Corning Gorilla Glass 6. Tapi malang sekali phone ni hanya menggunakan skrin jenis Full HD je. So tak adalah kuat HD semua halah tu kan. Dari segi warna, skrin AMOLED phone ni memang terbaik weh, cun weh. Lepas tu dia support HDR10+. Kalau korang tengok Netflix atau media-media apa-apa kan, memang terbaik weh. Memang macam ni lah cakap, macam gini aku bagi lah. Tapi kena hati-hatilah sebab phone ni agak berat sikit. Kalau korang tengok movie macam ni atas katil terlepas tu, memang muka hampa memang macam ni lah. Memang arwah muka kan. Jika dekat ROG 3 ni memang aku rasa the best lah sekarang ni dalam market smartphone. Memang tak ada phone yang boleh top lah phone ni punya speaker lagi. Phone ni ada dual stereo speaker setup
dekat atas dan dekat bawah phone ni. Dari segi bunyi bunyi dia memang sedap gila weh. Loudness yang clear dan yang paling penting audio separation dia. Di antara kiri dan kanan bila korang guna phone ni, bila in landscape mode akan rasa macam guna headphone tau. So dari segi speaker, aku cakap memang good job lah for team Asus buat speaker macam ni. Memang sedap gila, main game pun memang pakai first time aku main game dekat phone boleh dengar footstep lah tanpa pakai earphone. Tu yang betul cakap padunya dia punya speaker Untuk bateri pula, phone ni datang dengan bateri sebesar 6000 mAh, sama macam ROG 2 tahun lepas. Dan ia datang dengan charger 30W. Masa nak fully charge phone ni adalah 1 jam 50 minit. Not bad lah untuk charge bateri phone besar gabak ni. Besar banget lah. Overall bateri performance phone ni memang mantul mat. Walaupun aku guna 144Hz refresh rate dengan main game sikit lah, macam kadar yang normal je, boleh tahan sehari juga. Cuba korang bayangkan kan, korang on kan 60Hz, lepas tu korang guna sehari. Aku rasa boleh tahan 2 hari phone ni lah. Memang tahap dewa lah dia punya bateri performance dia. Okay, aku nak tambah sikit. Untuk aksesori, Asus ROG 3 set Malaysia dibandilkan dengan Aero Active Cooler 3. Jadi jangan bimbang. Apa yang special pasal aksesori ni adalah dia didatangkan dengan earphone jack dan ada juga USB-C untuk charge. Dan yang paling penting, korang boleh unlock satu features yang hanya boleh digunakan kalau korang dockkan cooler ni dengan ROG 3. Jadi last sekali yang paling penting adalah performance dia. Betul tak geng? Tapi sebelum tu aku akan bacakan spek dia dululah. Asus ROG Phone 3 datangkan dengan chipset Snapdragon 865 Plus 5G dengan RAM 16GB LPDDR5 dan storan berkapasiti 512GB. Jadi spek dia memang semuanya high end lah, aka spek yang terbaik korang boleh dapatkan untuk tahun ni. Untuk software dalaman lah, ia datang dengan Android 10 dan menggunakan antarmuka ROG UI. Okey lah, aku jujur lah korang, aku ni tak beberapa berkenan sangat dengan ROG UI ni sebab dia nampak agak macam mana nak kata, tak nampak simple kan, nampak terlalu over the top sangat, nampak terlalu banyak sangat. Pelik lah bagi aku, nampak pelik. Dan aku tengok logo ni, aku tak tahu ni benda apa kan. Macam ni car ke kan, baru aku tahu kan. Tu aku sangkut sikit itu. So aku memang tak apa minat sangat lah. Tapi overall dia punya performance, dia punya UI ni rasa macam stock Android lah, tak banyak bloatware semua kan. Gaming performance dari phone ni memang tidak akan menghampakan siapa-siapa punya lah. Aku berani kata, aku berani jaminnya 100% guarantee. Sebelum korang start game, pastikan korang on dulu X mode untuk mendapatkan maximum performance. Kalau korang dockkan cooler tu sekali, korang boleh unlock level 3 punya X mode untuk dapatkan performance maximum punya phone performance. Okey, dekat phone ROG series ni ada exclusive apps yang dipanggil Armoury Crate. Bila korang buka Armoury Crate ni, korang akan dibawa ke game lobby. Korang boleh cari game yang korang dah download dan tengok semula video atau screenshot yang korang dah record. Di konsol pula, korang boleh kawal X mode untuk mendapatkan maximum performance, kawal kelajuan kipas air cooler, customize air trigger dan customize lightning RGB pada logo ROG di belakang. Sebagai tambahan, Asus menambah satu button features di mana korang boleh download game yang disokong oleh phone ni. Contohnya, game yang menyokong 144Hz refresh rate dan aksesori ROG yang lain. Jadi bila korang buka aplikasi game, korang boleh swipe ke kiri untuk membuka game Genie. Game Genie ni ada banyak kegunaan dia. Antaranya, korang boleh customize air trigger untuk game yang korang main, record gameplay, optimisekan sistem korang, tambah crosshair, makro dan sebagai tambahan, korang boleh membuat tetapan untuk menambah floating windows. Okey, untuk tetapan game Genie pula, korang boleh tutup semua notifikasi macam call dan alert, lock brightness, real time info. Korang boleh tengok suhu CPU dan GPU, lihat bilangan FPS dan kapasiti bateri yang tinggal dengan real time info ni. Jadi aku dah buat gaming test dengan beberapa game yang popular yang korang mesti main punya, iaitu PUBG Mobile, COD Mobile, Mobile Legends dan satu game yang menyokong 144Hz iaitu Mortal Kombat. Okey, apa yang best bila main game shooter macam PUBG atau COD ni? Korang boleh set up air trigger macam korang tengok dekat skrin korang. Aku boleh set up air trigger aku dengan pelbagai guna. Antaranya aku boleh buat tab button, dual partition button di mana korang boleh buat macam controller PS, button L1 dan L2, swipe dan slide. Lagi satu yang best, korang boleh guna motion control untuk trigger button yang korang dah tetapkan. Contohnya macam reload. Bagi aku, air trigger mempunyai penyesuaian tanpa had. Jadi korang boleh go crazy lah dengan customization dia.
Okay, jadi overall pengalaman gaming aku dengan Asus ROG Phone 3 ni adalah satu pengalaman yang lain daripada lain untuk mobile. Sebab apa? Dengan adanya Trigger ni kan, aku main game memang best gila. Tambah lagi PUBG. Aku ni memang noob gila lah main PUBG kan. Bila ada Trigger ni, aku dapat banyak juga chicken dinner kan. Aku yang kayu ni kan, yang main PUBG kayu gila ni pun boleh dapat chicken dinner. Koma semua ni. Apa lagi kan, dah lah pro kan, betul tak? Dari segi harga phone ni, kami di Wiser masih tak tahu lagi berapa harga official untuk Asus ROG Phone 3 Malaysia set ni. Macam ROG 2 Strix tahun lepas, harga dia adalah RM2,499. Mungkin untuk ROG 3, korang kena tambah beberapa ratus, 2 ke 300 untuk dapatkan dia. Untuk variant yang paling tinggi, dia dah bagi upgrade yang banyak. Kemungkinan harga dia masih sama, iaitu RM4,499. Pada pandangan aku, mungkin variant kali ni datang dengan saiz memori yang lebih kecil berbanding ROG 2. Sebagai kesimpulan, aku boleh kata phone ni memang aku recommend gila lah kepada hardcore gamer semua yang main game phone dekat 4 jam 5 jam lah. Memang aku tak tahu macam mana korang boleh main macam tu, tengok phone lama-lama. Tapi aku tak boleh recommend lah kepada orang yang casual macam aku ataupun cameraman tak. Sebab apa? Kalau korang boleh beli phone yang lagi elok, contohnya korang boleh dapat phone yang design elok, kamera yang macam 4 kali ganda, 10 kali ganda lagi padu dengan harga yang sama. Lepas tu phone ni jenis flagship, so korang ada banyak choice lagi tau untuk casual usage. So itulah dia Asus ROG Phone 3, phone yang gaming experience memang terbaik. And that's it dari aku. Nama aku Imran. Assalamualaikum. Bye. Alright guys, dengan itu lunaskan tanggungjawab korang dengan subscribe Wiser My dekat atas ni. Lepas tu kalau korang rasa macam gian sekarang nak tengok video Wiser kan, so ada 2 link kat sini. So korang tekan ni mana-mana link. Dan guys, jangan lupa subscribe.